A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman. Ni kita dah selalu belajar. Wa wallazina, dan orang-orang yang hadu. Ini hadu ni dari jamak daripada Yahudi. Jadi hadu, orang-orang Yahudi. Wa dan Nasara. Nasara ni pun jamak juga daripada perkataan Nasrani. Jadi Nasrani jamaknya Nasara. Wa dan as-sabiina. Sabiina ini daripada perkataan sabi. Jadi ini pun adalah jamak daripada perkataan sabi. Ini adalah isim fa'il. Nanti saya terangkan apa maksud hadu, nasara dan sabiina. Sabiina ni orang-orang, okey, saya terpaksa terangkan di sini juga. Sabi ini ada 3 maksud. Satu maksudnya, sabi ni kalau kita lihat dalam bahasa Arab, sabiun itu maksudnya bila dikatakan ar-rajulu sabiun, maknanya dia telah menukar agamanya. Itu maksud sabi tadi. Jadi sabi, ada riwayat mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Arab, di sekitar utara Arab dengan berdekatan dengan Iraq. Ini adalah pengikut-pengikut kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian ada juga yang mengatakan sabi ini adalah salah satu pecahan daripada kaum daripada Nasara, daripada Kristian tadi. Kemudian sabi juga ada yang dikatakan orang-orang yang menyembah matahari di bahagian Iraq sana. Jadi ada 3 makna di sini. Dan sebenarnya sabi ini iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kitab. Jadi diorang dulu beriman kepada nabi-nabi yang terdahulu yang membawa kitab. Jadi itu dikatakan sabi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, di awal pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, apabila orang-orang Islam waktu itu belum boleh dikatakan orang Islam, waktu itu nama Islam pun belum mendapat gelaran lagi. Jadi untuk orang-orang yang baru mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi orang-orang Mekah mengatakan ini fulanun sabi. Maksudnya orang ini adalah orang sabi. Maknanya orang yang percaya kepada kitab. Jadi sabi ini maksudnya orang-orang yang percaya kepada kitab. Tak kiralah kitab Taurat ke, kitab Quran ke, kitab yang nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Nuh ke. Ini semua orang dikatakan sabi. Kemudian dilanjutkan man, yang, mereka yang amanah. Amanah ni fil madi, telah beriman. Bi, dengan atau terhadap, billah, terhadap Allah. Wa dan al-yaum, kita dah belajar. Al-yaum maknanya hari. Al-yaumul akhir, pada hari kemudian. Akhir, hari yang akan datang kemudian. Wa dan amilah, beramal, solihan, beramal soleh. Ini pun isim fa'il. Fa, maka, la, bagi, hum, mereka. Falahum, maka bagi mereka, ajru. Ajrun maknanya ganjaran. Ajar. Ini ganjaran. Hum, mereka, ganjaran mereka. Ajruhum, ganjaran mereka. Inda, di sisi Rabb, Tuhan, him, mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa dan la, tidak, khaufun, rasa takut, ala, ke atas, him, mereka. Jadi sambung jadi alaihim, ke atas mereka. Wa dan la, tidak, hum, mereka itu yahzanun, mereka bersedih hati. Okey. Jadi terjemahannya yang mudah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir
wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang Sabi dan mereka yang telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan beramal soleh, maka bagi mereka ada ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan bagi mereka tidak ada rasa takut dan ke atas mereka dan tidak juga mereka bersedih hati. Jadi innal lazina amanu ini tidak semestinya orang Islam saja. Di sini bila disebutkan innal lazina amanu, maknanya tak kira siapa pun yang beriman, sama ada orang Islam ke atau sebelum Islam pun. Yang mungkin terlalu panjang kalau nak sebutkan di sini. Banyak lagi agama-agama yang sebelum ni yang dapatkan kitab yang kita percaya sebelum ni. Seperti Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan bahawa Gautama Buddha pun dia adalah Nabi. Krishna pun Nabi. Mereka juga ada membawa syariat. Jadi mereka juga beriman kepada Allah. Jadi semuanya terlingkup di sini. Kemudian ada pengkhususan. Wallazina hadu. Hadu ni kita dah belajar sebelum ni bahawa Hadu ni Yahudi ini adalah orang-orang Bani Israel yang mengikuti pelajaran Nabi Musa, mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, mereka digelar Yahudi. Jadi Al-Quran saja yang membezakan bila ada sebut mengenai Bani Israel, tapi menurut agama mereka disebutkan Yahudi. Jadi Hadu ini iaitu Yahudi, itu orang-orang Yahudi yang ada riwayat juga mengatakan bahawa gelaran Yahudi ini diperolehi daripada salah seorang anak Nabi Yaqub alaihissalam yang namanya Yahuda. Kemudian daripada Yahuda inilah lahir Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mereka tinggal di satu kawasan yang keluarga mereka, kelompok mereka ni, puak mereka ni ramai. Jadi mereka kemudian agama orang-orang yang mengikut syariat Nabi Musa ni kemudian digelarkan sebagai Yahudi. Okey, kita dah belajar juga sebelum ni. Kemudian wan Nasara iaitu orang-orang Nasrani. Nasrani ini dia pun sebenarnya tidak ada nama. Sebenarnya Nasrani ini itu salah satu nama tempat di Galilea. Jadi kisahnya ketika ayah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian untuk berkahwin dengan Maryam alaihissalam waktu itu, selepas dia dah mengandung tu dan dia dapat anak, jadi dia bawa atas berdasarkan mimpinya bahawa Allah Ta'ala telah memberikan mimpi kepadanya bahawa dia perlu pergi ke Galilea, bawa anak ini dengan ibunya ini. Jadi Yusuf ini telah membawa Hazrat Maryam alaihissalam dengan anaknya Isa alaihissalam pergi ke Galilea, dan di sana ada sebuah tempat bernama Nasara. Nasara. Jadi ada buktinya dalam Bible. Kalau kita lihat dalam bab Matthew, kitab Matthew bab 2 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee. And he came and dwelt in a city called Nazareth. Nazareth tadilah Nasara. That it might be fulfilled which was spoken by the prophets. He should be called a Nazarene. Jadi di tempat inilah namanya sebuah kampung namanya Nasirah, yang dalam bahasa Bible ini disebutkan Nazareth. Jadi di situlah Nabi Isa alaihissalam membesar. Di situlah dia telah mengumpulkan, dia mendakwakan dirinya sebagai Al-Masih, dan di situlah ramai pengikut-pengikut dia, anak-anak muridnya. Jadi kerana mereka ramai di sana, lalu mereka digelar Nasrani. Nasrani. Jadi lihat bagaimana sempurna nubuatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahawa la mahdi illa Isa, tidak ada mahdi melainkan Isa. Jadi mereka ada persamaan yang Isa yang dahulu, Al-Masih yang dulu dengan yang Isa yang era Musa alaihissalam, sama juga dengan Al-Masih era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut-pengikut mereka kemudian dia digelarkan Nasara, sama juga Hazrat Masih alaihissalam telah lahir di Qadian dan ramai mula-mula pengikutnya di Qadian. Akhirnya orang-orang yang mengikut Hazrat Imam Mahdi alaihissalam digelar Qadiani. Jadi bagaimana sempurna nubuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada persamaan antara Al-Masih era Yahudi dan Al-Masih era Islam. Jadi mereka digelar Nasrani, kita Jemaat Ahmadiyah digelar sebagai Qadiani. Ini olok-olokan yang diberikan oleh orang-orang yang sengaja melekehkan atau cuba mempermainkan jemaat ini. Kemudian wasabiina, itu orang-orang Sabi saya dah sebutkan tadi. Kejap saya cek sekali lagi. Dia katakan di sini ada sebuah kaum yang tinggal di bahagian Iraq yang mengikut kepercayaan daripada sebahagian daripada pengikut daripada Isa, disebut Al-Qisaitas. Ini pun disebutkan Sabi. Kemudian mereka juga ada juga yang mengikut kepercayaan Nabi Yunus alaihissalam. Itu pun disegarakan Sabi. Jadi Sabi di sini sebenarnya makna yang lebih tepat bukan untuk orang-orang yang sembah matahari, tetapi Sabi ini lebih tepat kepada siapa mereka yang percaya kepada nabi-nabi sebelum yang ada kitab pada mereka, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, bukan menyembah matahari, tapi mereka yang di sini ayatnya pun jelaskan di sini, waman amana billahi wal yaumil akhir. Okey. Wa amilas solihan, dan mereka yang beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka ganjaran mereka ada di sisi Tuhan mereka. Jadi ayat ini Allah Ta'ala berfirman ingin memberitahukan kepada semua, kepada orang-orang yang beriman sebelum Islam pun, yang walaupun tak disebutkan di sini siapa pun, Krishna ke Buddha ke, yang pengikut Buddha, pengikut Krishna atau nabi-nabi yang lain sebelum tu, termasuk juga bagi orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang Sabin, dan mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan beramal soleh, maka ganjaran mereka ada di sisi Tuhan mereka. Jadi banyak kali diutarakan soalan, bagaimana ayat ini kalau orang tu dia tak masuk Islam, kan, tapi dia baik, dia berbuat baik, berbuat kebaikan, percaya kepada Allah, tak ada menipu, tak ada mencuri, tak ada membuat dosa. Jadi di sini ayat ini menjawab, kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka. Nah sekarang amalan saleh ini pun luas lagi. Kita yakin bahawa agama-agama yang terdahulu pun ada menubuatkan bahawa akan ada kedatangan Nabi yang agung, Nabi yang besar. Seperti dalam Taurat, dalam Bible pun, dalam kitab Weda pun, kitab-kitab dahulu pun, sebenarnya ada nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka dah terima mesej ini, pesanan ini, dan mereka faham, maka mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selagi mesej ini tidak sampai kepada mereka, mereka tetap boleh mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mesej itu dah sampai, mereka perlu amal soleh, perlu beriman kepada wasiat atau nubuatan yang ada pada kitab-kitab mereka. Seperti
orang Yahudi. Nabi Musa alaihissalam telah sendiri nubuatkan bahawa akan datang seorang among the brethren, dari kalangan saudara mereka juga. Itu pun ada. Nabi Isa alaihissalam pun ada menubuatkan bahawa aku tak akan pergi, roh itu tidak akan datang selagi aku tidak pergi. Maknanya ada yang lebih baik lagi daripada Nabi Isa alaihissalam datang. Tapi beliau harus pergi dulu. Beliau harus pergi menghadap Allah SWT, barulah roh yang baru itu akan datang. Jadi ini pun nubuatan juga. Banyak lagi yang lain-lain lagi. Jadi kalau orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, kalau mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan beramal soleh seperti yang dinubuatkan, seperti yang diwasiatkan dalam kitab-kitab mereka untuk menerima Rasulullah SAW, maka bagi mereka ada ganjaran di sisi Tuhan mereka. Dan kita tahu bahawa ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa. Nanti kita boleh kembangkan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan kemudian tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak juga mereka bersedih hati. Bila disebutkan khaufun, takut, ini menunjukkan masa akan datang. Kita tak akan rasa takut. Dan kita berani, kita tak takut dengan siapa-siapa pun. Kita tak takut apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi bila disebutkan yahzanun, bersedih hati, ini perkara yang lepas. Kalau kita benar-benar beriman, perkara yang lepas pun kita tak sedih. Kan? Kita tak takut. Tapi kalau orang yang tak beriman, yang gagal, mereka akan ada perasaan sentiasa rasa takut dan akan ada rasa sentiasa sedih. Jadi, saya ingin tambah lagi di sini, kalau kita lihat dalam sejarah bahawa ketika Islam mula-mula baru muncul, ketika Islam baru saja berhijrah ke Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ini masih awal waktu itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu Islam baru hijrah ke Madinah, maka sempurnalah surah Al-Baqarah ini. Dan keadaan orang Islam pada waktu itu sangat lemah dan miskin. Dan mereka adalah pelarian. Majoritinya adalah pelarian yang terpaksa meninggalkan harta benda mereka dan datang sehelai sepinggang. Kebanyakan daripada mereka. Tetapi pada waktu itu mereka bukan saja dimusuhi oleh orang-orang Mekah yang selalu mengancam untuk datang menyerang Madinah, yang jumlah mereka lebih ramai. Malah dalam Madinah pun ramai orang-orang Yahudi. Yang kita tahu, kita belajar dalam sejarah, ada 3 keluarga besar yang Yahudi yang ada di Madinah dan mereka sangat memusuhi Islam. Mereka menjadi duri dalam daging bagi orang Islam sewaktu mereka berada di Madinah. Tambahan pula, ada pula di keliling mereka orang-orang yang munafik, yang mengaku Islam tapi mereka membenci Islam, ingin menjatuhkan Islam dari dalam. Jadi jumlah Islam pada waktu itu lebih kurang dalam campur anak-anak, campur wanita, lebih kurang dalam 4,000 orang saja waktu itu di Madinah. Seperti saya katakan tadi, Yahudi ramai. Ada 3 kaum besar ada di Madinah. Kemudian orang-orang Nasrani pun banyak. Waktu itu mereka yang tinggal di bahagian utara Madinah bersempadan dengan Syam. Kan orang negeri Syam kan negeri bawah jajahan Kristian pada waktu itu. Mereka ramai yang tinggal di bahagian utara sana. Utara Madinah. Jadi dari segi jumlah mereka memang berpuluh-puluh kali ganda lebih ramai daripada Islam. Kemudian harta kekayaan, nama pangkat mereka pun jauh lebih baik daripada Islam. Tetapi di sini Allah Ta'ala ini ingin menunjukkan, ingin membuat pertimbangan untuk kesemua ni. Dalam pada waktu itu, sama ada warga agama lain ke, sama ada Yahudi ke, Nasrani ke atau Sabin ke, lihat siapa yang benar. Siapa yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala di sini? Yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT akan mendapat kemenangan dan mereka tidak ada rasa takut dan tidak akan rasa sedih. Jadi sejarah telah membuktikan
semua orang telah mengakui, telah menjadi sangat jelas bahawa Allah Ta'ala memihak kepada Islam. Islam walaupun lemah, walaupun masih dalam pelarian, tetapi kerana keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala dan kepada janji hari akhirat, dan mereka beramal soleh, maka mereka sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana pada waktu itu kaum musyrikin Mekah pun habis dikalahkan oleh Islam. Orang-orang Yahudi yang cuba memusuhi Islam dari dalam pun akhirnya mereka yang dihalau keluar negeri daripada Madinah. Begitu juga orang-orang Nasrani kemudiannya dikalahkan oleh Islam, Islam mendapat kemenangan di negeri Syam. Banyak kawasan-kawasan orang-orang Nasrani telah dijajah oleh orang-orang Islam. Jadi ini timbangannya. Kalau kita lihat bahawa dalam surah Al-Baqarah ini ketika Islam masih baru pada waktu itu, bagaimana Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada orang-orang Islam, Islam mengungguli daripada semua agama-agama lain ini. Kita dah belajarkan dalam sejarah, nanti kita boleh kembangkan lagi kalau siapa nak tahu. Sampai Islam sampai ke Syam, kemudian sampai ke Parsi, dan seperti yang kita katakan tadi di bahagian Iraq sana tu banyak orang-orang Sabi, itu pun Islam telah menang sampai ke sana. Dan sampai ke Afghanistan pun masih di peringkat awal waktu itu. Jadi inilah ayat ini menunjukkan bahawa timbangan untuk agama yang benar itu yang mendapat ganjaran di sisi Allah SWT, dan mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada bersedih hati, itulah agama yang benar. Agama yang benar apabila boleh membawa umatnya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah agama yang benar. Jadi kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat senang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak takut untuk mati syahid kerana mereka yakin pada ni. Yaumul akhir yang Allah Ta'ala janjikan syurga bagi mereka. Kita lihat banyak sejarah-sejarah para sahabat yang mereka berani untuk berjuang bersama-sama Islam di awalnya dan sanggup mati syahid. Dan mereka mendapatkan ganjaran syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati pun. Walaupun mereka terpaksa tinggalkan anak isteri mereka di belakang jika mati syahid, tapi anak isteri mereka pula merasa bangga apabila ada di kalangan ahli keluarga mereka menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini untuk ayat ini, nanti kita boleh sampaikan lagi. Saya akan lanjutkan pada ayat seterusnya. Wa dan izar, apabila, ingatlah apabila akhadna, kami telah memegang, mithaq, janji, mithaqakum, janji kamu. Dalam bahasa Arab bila digunakan perkataan mithaq, itu janji yang dibersertakan dengan sumpah. Maknanya ikrar taat setia. Ini dikatakan mithaq. Mereka ada janji dengan taat setia, dengan sumpah. Wa dan rafa'na, kami telah tinggikan, fawqakum, di atas kamu, at-tur. Tur maksudnya jabal, iaitu gunung. Jadi jabal ini dalam bahasa Al-Quran itu sebenarnya menunjukkan pada gunung. Sebagaimana dalam surah Tin, Wattini wa zaitun wa turi sinin, dan di gunung Sinai. Ini ada Tur pun disebut, Sinai pun disebut. Maknanya Tur di sini maknanya gunung, gunung Sinai. Jadi orang Yahudi bila Islam datang, bila mereka mendengar Al-Quran, mereka mendengar perkataan Tur ini mengenai Nabi Musa AS, jadi mereka mula menggelar bahawa tempat Nabi Musa AS mendapat wahyu daripada Allah SWT itu dikatakan Gunung Tur. Sebenarnya bukan nama Gunung Tur. Sebenarnya Tur tu maksudnya jabal, gunung juga. Tapi salah sebuah gunung yang di Sinai pada waktu itu. Tapi kemudian orang Yahudi ambil nama ni dekat Gunung Sinai itu ada sebuah gunung namanya Tur. Tapi sebenarnya Tur maksudnya
adalah jabal, iaitu gunung. Salah sebuah gununglah di Sinai. Khudhu, peganglah. Ma, apa? Ataina, kami telah berikan. Kum, kamu. Atainakum, kami telah berikan kepada kamu. Bi, dengan kuwatin, dengan kuat. Kita pun bahasa Melayu pun sama juga, kuat. Kuwatin. Wa, dan uzkuru, ni pun kata perintah. Ingatlah, kamu semua ingatlah. Ma, apa? Fihi, di dalamnya. Hi ini kembali kepada janji tadi. La'allakum, la'alla supaya kamu tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah apabila kami mengambil janji sumpah kamu dan telah mengangkat kamu di atas gunung. Khuzu ma atainakum biquwwatin. Peganglah apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini apa yang dimaksudkan dengan janji di sini? Yang dimaksudkan janji ini dan telah melebihkan mereka di atas tur, di atas gunung tadi, iaitu adalah 10 10 commandment. 10 apa tadi? 10 commandment apa? Commandment dalam bahasa Melayu? 10 commandment. Perintah. 10 perintah yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Rukun. Sebenarnya ya, Rukun. commandment dalam bahasa Melayu terjemahan dia apa? Rukun ke? Rukun, rukun atau perintah lah, perintah commandment, 10 perintah. Sebenarnya bukan misak ini, bukannya 10 perintah itu saja. Termasuk yang lain juga. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Furqan disebutkan wa ataina Musal kitab. Itu juga termasuk kitab. Bukan saja 10 commandment tu, termasuk Alkitab juga. Kemudian ada surah lain pun ada disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf kepada Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihissalam juga. Jadi suhuf pun, jadi semua itu termasuk di sini. Perintah. Ten commandment tadi maksudnya perintah. Jadi semualah 10 perintah itu termasuk Alkitab, termasuk suhuf. Semua ni adalah syariat dan petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala berikan semasa mereka berada dalam keadaan wilderness, keadaan yang apa tu? Yang di hutan lah, di hutan dekat dengan gunung Sinai itu, dalam keadaan yang ganas, yang mencabar itu. Di situlah Nabi Musa alaihissalam sentiasa mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Taala yang menjadi petunjuk untuk orang-orang Yahudi. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau sangat sabar melayan kerenah Bani Israel pada waktu itu. Macam-macam yang Allah Taala berikan, macam-macam tanda Allah Taala berikan, tetapi beliau bila menghadapi kaumnya, beliau sabar dan beliau menunjukkan toleransi dan beliau memaafkan kaumnya. Itulah sepanjang mereka berada dalam pindah randah waktu dia berada di Semenanjung Sinai pada waktu itu. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada Bani Israel supaya mereka memegang janji itu. Khuzu ma atainakum biquwwah. Peganglah apa yang telah kami berikan itu dengan kuat. Maknanya syariat atau petunjuk, hidayat, semua itu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, mereka harus memegangnya dengan kuat. Wazkuru, dan mengingatinya. Apa pelajaran-pelajarannya? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, setiap wahyu yang diterima daripada Allah SWT sepanjang berada dalam hidup berkelana pindah randah di Semenanjung Sinai, dan pelbagai cabaran dihadapi juga. Dan ada yang tidak taat, ada yang lari, ada yang minta macam-macam, kan?
ada yang menyusahkan, ada yang nak kembali kepada ajaran yang lama. Itu semua Nabi Musa alaihissalam telah hadapinya dengan sabar, dengan toleransi. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana Imam Mahdi alaihissalam telah diwasiatkan, telah digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dia itu pun seperti beliau katakan, beliau juga adalah seperti Musa, seperti Nabi Musa alaihissalam. Begitulah keadaan Imam Mahdi bila digambarkan seperti, bila digambarkan dia dikatakan beliau seperti Musa alaihissalam, itu bagaimana Hazrat Imam Mahdi pun alaihissalam bersabar dalam menghadapi penentangan orang-orang Islam. Bila orang-orang Islam ini memusuhi jemaat, memusuhi beliau, mencaci maki beliau, dan terakhir beliau katakan kita tidak boleh berkeras dengan mereka, kita kena maafkan mereka kerana apa yang mereka lakukan kerana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasakan kedudukan dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijatuhkan. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salam mengatakan maafkan mereka, mudah-mudahan mereka mendapat hidayat. Tidak perlu kita berkeras dan membalas caci maki orang-orang Islam yang mencaci maki Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jadi beliau bersabar dan bertoleransi terhadap fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan caci maki yang dilemparkan oleh orang-orang Islam kepada beliau alaihissalam sendiri. Begitulah yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam apabila beliau menghadapi pelbagai cubaan, penentangan, perlawanan, kemunafikan daripada Bani Israel, tetapi beliau banyak bersabar, bertoleransi dan memaafkan mereka. Tetapi kalau mereka benar-benar beriman dan memegang janji itu dan mengikuti pelajaran Taurat dengan sejujurnya, dengan sebaiknya, mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT dan mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Kabir juga Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkata, dan kita tidak tahu apa berkat, apa kurnia yang akan Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel atau Yahudi ini kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apabila orang Arab jahiliah yang dikatakan kaum yang jahil ini telah menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana di bumi mereka itu Allah Ta'ala telah kurniakan minyak yang melimpah ruah, yang sekarang seluruh dunia menggunakan hasil minyak itu untuk kemajuan teknologi mereka. Jadi kalau orang Yahudi pada waktu itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muslim Maud alaihi salam berkata, kita tidak tahu apa kurnia atau berkat yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi ini. Tapi kita lihat bagaimana kebalikannya yang terjadi. Mereka majoritinya menolak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya segelintir saja yang benar-benar beriman kepada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang saya dapat sampaikan untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat seterusnya pada hari esok. Nanti kalau ada soalan boleh tanyakan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.